Mesyuarat bersemuka sama ada kerajaan atau swasta atau NGO tidak dibenarkan di dalam kawasan PKP. Begitu juga dengan bengkel, seminar, kursus, persidangan, ceramah, pameran, aktiviti berkaitan dengan MICE, Meeting, Incentive, Convention dan Exhibition tidak dibenarkan. Ya. Ini sebenarnya di bawah Kementerian Pelancongan MICE ni. Kita tidak benarkan di bawah PKP. Penganjuran majlis keramaian juga tidak dibenarkan. Sama ada majlis rasmi dan tidak rasmi kerajaan dan swasta. Saya sebenarnya faham masalah yang dihadapi kalau saya umumkan ni. Jadi saya nak minta maaf awal-awal ni. Iaitu majlis sosial seperti kenduri kendara, majlis perkahwinan dan pertunangan, resepsi, majlis akikah, doa selamat, tahlil, sambutan ulang tahun, sambutan hari kelahiran, reunion, retreat dan lain-lain majlis sosial tidak dibenarkan. Jadi saya faham ramai yang telah pun menempah dewan, telah mengeluarkan kad jemputan. Kita tidak membenarkan kerana kita tidak mahu ada jangkitan di majlis-majlis tersebut, terutamanya yang melibatkan tempat makan, kerana kita terpaksa membuka mas apabila berada di kenduri, tempat kenduri dan sebagainya. Jadi saya mohon maaf dan saya mohon supaya mereka boleh menangguhkan kenduri kendara dan setiap resepsi yang telah pun ditetapkan. Mengenai aktiviti sukan dan rekreasi tidak dibenarkan. Saya nak sebutkan bahawa PKP ini dari segi aktiviti sosial sebenarnya tidak kita menumpukan kepada aktiviti sosial. Dari segi aktiviti ekonomi ada yang dibenarkan, banyak juga yang dibenarkan. Tetapi yang tidak dibenarkan langsung ataupun sebahagiannya adalah aktiviti sosial, sukan dan rekreasi dan majlis-majlis seperti saya sebutkan tadi. Aktiviti sukan dan rekreasi tidak dibenarkan kecuali aktiviti yang melibatkan riadah seperti jogging, berbasikal. Tetapi tidak boleh berkumpulan seperti dulu, jogging beramai-ramai. Mungkin mereka maksimum 2 orang untuk berjogging. Begitu juga dengan berbasikal. Pertandingan kejohanan sukan tidak dibenarkan. Aktiviti yang melibatkan penglibatan kumpulan yang ramai tidak dibenarkan. Acara pertandingan sukan yang melibatkan peserta dari luar negara tidak dibenarkan. Aktiviti pelancongan juga tidak dibenarkan. Kita sebenarnya faham tentang rayuan yang dibuat oleh pengusaha-pengusaha pelancongan. Kita tahu, kita baru umumkan dulu banyak yang dibenarkan. Tetapi dengan PKP ini aktiviti pelancongan tidak dibenarkan. Aktiviti pelancongan keluar masuk ke kawasan PKP dan di kawasan PKPD tidak dibenarkan. Aktiviti pelancongan keluar negara ataupun masuk ke Malaysia juga tidak dibenarkan. Jadi apa-apa sahaja aktiviti yang melibatkan ramai orang yang menyukarkan penjarakan adalah tidak dibenarkan. Mengenai PKPB, tadi PKP, ya PKP. Mengenai PKPB di 6 negeri seperti yang saya sebutkan tadi, dari segi SOP-nya sama seperti yang telah pun diumumkan dulu sewaktu PKPB dilaksanakan. Cuma beberapa perkara saja yang kita tambah lagi, iaitu untuk kita perketatkan lagi. Kalau dulu kita dah benarkan MICE, Meeting, Incentive, Convention dan Exhibition oleh Kementerian Pelancongan di bawah PKPB, SOP yang baru ni kita tidak membenarkan juga, seperti PKP yang kita tak benarkan. Majlis rasmi dan tidak rasmi kerajaan dan swasta, majlis sosial seperti kenduri dan lain-lain seperti yang saya sebutkan di bawah PKP tadi juga tidak dibenarkan. Kalau dulu kita membenarkan separuh daripada kapasiti sebenar, kita benarkan dulu. Tapi sekarang kita tidak benarkan. Aktiviti sukan dan rekreasi
yang tidak bersentuhan fizikal dan dijalankan secara individu tidak lebih 10 orang dibenarkan. Itu dibenarkan. Kalau dulu kita membenarkan sukan aktiviti rekreasi ni, di taman-taman pun kita dah benarkan. In fact, untuk PKPB dulu di taman permainan pun kita dah benarkan. Sekarang ni kita kontrol dari segi jumlah dan sebagainya. Bagi SOP PKPB ni, saya percaya kalau kita dah faham, tapi mana-mana yang terkeliru, yang kurang jelas, boleh merujuk ke laman Sesawang MKN. Saya Asrul Nizam Kadir, berita dalam dan luar negara, sukan, ekonomi dan gaya hidup, semuanya kini dalam Bulletin TV3. Dan pastikan anda subscribe YouTube Bulletin TV3.